Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Dewan sekalian. Dari Raub pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Bertemu kita lagi dalam gelanggang forum pada hari yang indah ini. Yang berbahagia Puan Juwairiyah Hassan selaku pensyarah quick size yang baik hati. Bersama saya adalah 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Jangan ragu dan jangan risau kerana panel kita pada hari ini adalah insan-insan yang hebat dan tinggi ilmu pengetahuannya. Nampaknya mahasiswa-mahasiswi QSAS sudah tertanya-tanya apakah yang akan kami bawakan pada hari ini. Saya Puteri Nur Sabrina binti Zamri Nur selaku moderator pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, saudari yang cantik berkacamata Cik Azlin Farhana binti Awang Zau yang berkhidmat di Maib Pekan. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Selamat datang. Seterusnya, ahli panel kedua, Ayu saudari iaitu Cik Huzawaini binti Hamil. Ialah seorang guru di Sekolah Menengah Sabah. Selamat datang saudari, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di hujung sana nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, saudari Cik Nurul Nafisah binti Muhammad Nazim, berkhidmat sebagai pengarah Akademi Fiqh di QUIPSAS. Selamat datang juga buat saudari. Terima kasih. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, apakah topik kita pada hari ini tuan dan puan sekalian? Saya belanja satu pantun dulu. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah ada lembahnya, di sini bingung, di sana bingung, jika hidup tiada agama. Setiap dari kita pasti pernah merasakan saat-saat di mana masalah yang kita hadapi tak kunjung menemukan jalan keluar. Saat masalah itu muncul, hati kita dilanda kegelisahan, kecemasan, stres hingga kita depres. Stres dan depresi ini mampu mengundang berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit fizikal hinggalah ke penyakit mental. Terkadang masalah yang kita hadapi ni tak kunjung selesai bukan sebab kita tiada jalan penyelesaiannya, melainkan kerana kita tidak cukup tenang untuk dapat berfikir jernih. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Insyirah ayat 6. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Lalu bagaimanakah cara untuk kita mencari ketenangan agar kita merasa tenteram tuan-puan sekalian? Islam adalah agama yang tenteram, agama yang memberi ketenangan, agama yang memberikan kedamaian. Dengan memeluk Islam, mempelajari ilmunya, kemudian mengamalkannya. Dengan itu kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Itulah kunci ketenangan hati yang akan kita bawakan kepada tuan dan puan sekalian, mahasiswa-mahasiswi sekalian dalam forum kita pada hari ini. Panel-panel nampaknya sudah tidak sabar untuk berkongsi lebih mendalam. Tanpa membuang masa lagi, saya menjemput panel pertama kita, Cik Azlin, untuk mengupas tentang apakah yang dimaksudkan dengan ketenangan hati ini. Silakan Cik Azlin. Okey, baik. Terima kasih kepada moderator. Okey, berkaitan dengan ayat surah Al-Maidah ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amanna billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in dan orang-orang Nasrani, sesiapa yang di antara mereka yang benar-benar bertakwa, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berasa sedih. Berdasarkan ayat 69 yang saya bacakan sebentar tadi, kita dapat lihat bahawa sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in dan orang-orang Nasrani ini, barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna, tauhid dan membenarkan kenabian dan risalah yang dibawanya serta beriman kepada hari akhirat serta beramal soleh, maka tidak akan ada rasa takut pada mereka tentang dahsyatnya azab yang akan menimpa mereka pada hari kiamat kelak, dan mereka tidak akan bersedih hati terhadap apa yang mereka tinggalkan dalam kehidupan seharian mereka di dunia ini. Jadi berkaitan dengan apa yang moderator kita sampaikan sebentar tadi, yang mana ianya berkaitan dengan kunci untuk kita mendapatkan ketenangan
Ketenangan jiwa adalah sumber bagi kebahagiaan. Seseorang individu tidak akan mengalami perasaan yang bahagia sekiranya jiwa mereka tidak tenang. Hakikat perjalanan hidup yang dilayari semakin jauh dilintasi, semakin banyak peristiwa yang dihadapi. Banyak persoalan kehidupan yang menyebabkan manusia merasa bimbang, resah dan gundah. Tanggungjawab juga semakin banyak yang perlu dilaksanakan dan menyebabkan pemikiran manusia perlu memikirkan bagaimana ia perlu dilaksanakan selain persoalan-persoalan yang perlu dijawab. Setiap individu secara relatifnya memiliki banyak tanggungjawab berbanding nisbah kemampuannya dari segi tenaga, masa dan juga kebendaan. Sebagaimana Al-Syahid Imam Hasan Al-Banna mengatakan bahawa kewajipan itu lebih banyak daripada waktu yang ada. Jadi di sini, ketenangan jiwa yang hakiki sebenarnya adalah anugerah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terserap ke dalam hati-hati orang yang beriman. Ketenangan jiwa bagi orang-orang yang beriman menjadikan mereka mempunyai hati yang teguh dan mantap berbanding orang-orang yang mengalami kegoncangan perasaan. Gabungan ketenangan dan keimanan yang terletak di dalam hati seseorang akan mewujudkan keyakinan yang tinggi pada ketika orang lain mengalami perasaan ragu-ragu dan syak wasangka. Gabungan ini juga akan menghasilkan kesabaran dan ketabahan yang jitu pada ketika orang lain mengalami keluh kesah. Jadi panel kedua, apakah usaha yang dapat membantu kita dalam membentuk jiwa yang murni ini? Apakah pendapat anda? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator dan panel pertama kita. Yang saya hormati para panel dan mahasiswa dan mahasiswi yang dikasihi Allah sekalian. Baiklah, dalam usaha membentuk jiwa yang murni, berkasih sayang dan mendapat ketenangan hati, ibadah memainkan peranan yang penting kepada setiap individu Muslim. Ini kerana dalam pelaksanaan ibadah, setiap Muslim dituntut melakukan dengan ikhlas, sabar, istiqomah dan azam yang kuat di samping disertai rasa tanggungjawab dan amanah melaksanakan tuntutan agama. Oleh itu, saya akan kongsikan sedikit apakah yang dimaksudkan dengan kunci ketenangan hati dari segi ibadah. Yang pertama ialah solat. Solat adalah tiang agama yang diumpamakan sebagai kunci kebahagiaan syurga kepada orang-orang mukmin. Ibadah solat akan menjadi amalan yang pertama dihitung di akhirat nanti. Dan solat adalah ibadah yang menunjukkan wujudnya ikatan yang kuat antara hamba dengan Tuhannya. Ini kerana ketika sedang solat, seseorang hamba seolah-olah berada di hadapan Tuhannya dengan penuh kesungguhan memohon berbagai keperluan dan permintaan di samping rasa merendah diri, ketaatan dan cinta kepadanya. Dan dengan mengujarkan solat dengan penuh keyakinan dan khusyuk dapat menimbulkan kejernihan spiritual, ketenangan hati dan keamanan diri sewaktu mengerahkan semua emosi dan anggota tubuh berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua ialah puasa. Puasa iaitu ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkannya dengan niat yang ikhlas kerana Allah SWT. Al-Quran sendiri telah menjelaskan matlamat utama berpuasa adalah untuk mencapai ketakwaan. Dan puasa adalah amalan ibadah yang unik kerana peranannya dalam melatih jiwa hingga hilang penyakit-penyakit hati dan mengisi hati dengan sifat-sifat yang mulia yang dapat membentuk peribadi mereka yang berpuasa. Manakala dari sudut kesihatan jiwa, perasaan marah, dendam, dengki dan benci menjadi punca kepada masalah jiwa. Dan jiwa yang dipenuhi dengan perasaan-perasaan negatif, ini tidak mungkin dapat membuahkan sikap berkasih sayang dan bertimbang rasa dalam masyarakat. Tetapi melalui ibadah puasa yang dijalani selain bermatlamatkan mencapai ketakwaan kepada Allah SWT, maka puasa adalah satu amalan yang dapat mendidik manusia untuk mengamalkan sifat-sifat mahmudah dan membuang sifat-sifat mazmumah seperti benci, marah dan dendam yang adalah sifat-sifat yang mendorong seseorang untuk melakukan kezaliman dan kejahatan. Jika tidak ditangani dengan betul, sifat-sifat buruk ini boleh menyebabkan berlakunya tekanan perasaan, kemurungan dan ketakutan yang menyumbang kepada jiwa yang kacau dan bercelaru. Dan yang terakhir ialah amalan berzikir, di mana
berzikir mempunyai kelebihan ataupun fadilat yang banyak memberi kesan kepada jiwa dan peribadi orang yang melakukannya. Selain ketenangan dan ketenteraman, Allah SWT menjanjikan keampunan dan pahala yang besar akan mengingati orang-orang yang berzikir kepadanya. Dan zikir merupakan salah satu ciri orang yang berakal. Dalam hal ini, Al-Quran telah memberikan panduan yang sangat berguna untuk membentuk kesihatan jiwa agar mencapai ketenangan dan ketenteraman hati dan emosi dengan melalui amalan zikir. Allah SWT menyebut, dikehendaki dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang bertaubat, iaitu orang-orang yang beriman dan tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu, tenang tenteramlah hati manusia. Dan perkataan zikrullah di dalam ayat tersebut adalah merujuk kepada Al-Quran ini bermakna untuk mendapat ketenangan dan ketenteraman hati adalah dengan mendekatkan diri dengan Al-Quran, iaitu membaca, mengkaji, merenung, memahami dan mengamalkan ajarannya adalah termasuk di dalam amalan zikrullah. Dan perbuatan zikir itu semata-mata untuk ibadah dan pada hakikatnya adalah satu usaha untuk mengingati Allah SWT untuk mencapai ketenangan hati. Sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih. Wah, sungguh indah kan Islam ini. Sebagaimana panel pertama dan kedua kita tadi sudah menerangkan kunci-kunci ketenangan hati ini. Dan Cik Huzaimah ini juga menyebutkan tentang ketenangan hati melalui ibadah. Dengan melakukan banyak amal ibadah juga dapat kita kecapi nikmat ketenangan hati itu. Ketenangan hati itu juga satu anugerah yang perlu kita syukuri kan dan nikmati ya mahasiswa-mahasiswa sekalian, hadirin hadirat sekalian. Bersyukur pada nikmat yang telah Allah berikan merupakan cara yang mudah bagi kita untuk mendapatkan ketenteraman dalam hati mahupun fikiran. Allah memerintahkan kepada setiap Muslim untuk bersyukur kepadanya juga dalam surah An-Nisa ayat 147 yang artinya mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman dan Allah adalah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Perbanyakkanlah ibadah solat, berzikir dan lain-lain lagi sebagai tanda kita berusaha untuk mencapai ketenangan hati di dunia ini. Seterusnya, Cik Nafisah, apakah boleh disebutkan dengan mencari keterangan hati ini dari segi akidah, Cik? Cuba silakan, Cik. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang dihormati, ahli panel dan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan kunci untuk mendapatkan ketenangan dari segi akidah yang pertama ialah iaitu dengan redha kepada takdir Allah. Redha di sini bermaksud setiap apa yang ditakdirkan Allah, setiap ujian atau musibah itu kepada kita menerimanya dengan berlapang dada. Kita yakin bahawa setiap ujian Allah itu akan memberikan kebaikan pada diri kita pada waktu yang tepat. Dan kita dapat lihat kisah Sayyidatina Maryam, iaitu ibu pada Nabi Isa AS yang sangat menjaga dirinya dan akhirnya Allah mengujinya dengan hamil tanpa mempunyai suami. Tapi Sayyidatina Maryam menerima ujian itu dengan berlapang dada dan dengan redha. Dan akhirnya kita dapat lihat Allah mengangkat Sayyidatina Maryam ni sebagai salah seorang empat daripada tokoh wanita yang dirindui oleh syurga. Oleh itu, hadirin hadirat sekalian, apabila kita menerima takdir Allah dengan hati yang terbuka, bukan sahaja kita mendapat ganjaran daripada Allah, sebaliknya ia akan memberi ketenangan kepada diri kita kerana kita yakin bahawa setiap ujian daripada Allah itu adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Baiklah, kunci ketenangan yang kedua ialah tawakal kepada Allah. Tawakal di sini baru maksud kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Firman Allah dalam surah Ghafir ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Yang bermaksud, dan sesungguhnya aku menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah dan sesungguhnya Allah Maha melihat akan keadaan hamba-hambanya. Setiap manusia dia akan diuji dengan ketakutan, kerisauan, kebuntuan dan segala macam perasaan. Oleh itu, apabila kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, kita akan rasa tenang. Kerana apa? Kerana kita menyerahkan kehidupan kita kepada Allah yang Maha mendengar. Kita akan rasa lapang kerana kita menyerahkan takdir perjalanan kita kepada Zat yang Maha Agung. Oleh itu, untuk bertawakal, kita perlulah
berusaha terlebih dahulu. Dan antara usaha yang kita boleh lakukan adalah dengan cara kita berdoa. Kita berdoa dengan keyakinan yang sangat tinggi bahawa Allah mendengar doa kita. Kita berdoa dan kita percaya bahawa Allah akan mengabulkan doa kita. Baik, saya rasa itu sahaja daripada saya. Kembali kepada moderator. Masya Allah, betul apa yang disampaikan oleh Cik Nafisah sebentar tadi. Sesulit apa pun dan seberapa pun masalah kita hadapi ni, yakinlah bahawa Allah tidak akan memberi ujian yang hamba-Nya tak akan mampu untuk menghadapinya. Allah SWT pasti akan berikan pertolongan kepada kita apabila kita menjalaninya dengan ikhlas, sabar serta selalu bertawakal kepadanya. Kerana hanya dengan mengingat Allah ni, kita akan dapat ketenangan dan hanya padanya lah kita meminta pertolongan. Pada siapa lagi kan kita nak meminta pertolongan ni. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk menambah sedikit kunci ketenangan hati melalui akhlak. Orang yang hatinya subur dengan kebaikan terselah melalui akhlak yang indah dan disenangi oleh orang sekeliling dia, manakala Allah redha ke atasnya. Orang yang hatinya bermasalah, kotor, sakit dan tidak bersih juga dapat kita lihat melalui perbuatan buruk. Tidak beramal soleh, bahkan tidak memberi kebaikan kepada dirinya dan orang sekeliling. Jelas kat situ bagaimana untuk kita semua mencapai ketenangan hati tu mahasiswa-mahasiswa sekalian. Akhlak yang mulia ni sangatlah penting untuk kita jaga ya, bersama terutama sesama kita manusia ni. Banyak isu sekarang yang bermula dengan hati membawa kepada akhlak yang buruk seperti tidak memaafkan orang lain, mengutuk, menghina orang lain. Adakah itu akhlak yang terpuji perlu kita contohi? Tidak kan? Insan yang berakhlak mulia akan sentiasa menjaga adab, tingkah laku serta tutur katanya supaya tidak menyakiti orang lain. Malah sentiasa berusaha memberi manfaat kepada orang yang berada di sekelilingnya. Abu Darda berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud amal yang menjadikan timbangan seorang mukmin berat pada hari kiamat adalah akhlak yang mulia. Sesungguhnya Allah SWT benci orang yang melampaui batas dan tidak bersopan santun. Dalam membicarakan perihal akhlak juga, ada orang yang berakhlak cela. Golongan itu mempamerkan segala keperbuatan dan percakapan yang dianggap buruk dan keji seperti kedekut, menipu, zalim, riak dan mementingkan diri sendiri. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai hal yang paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk syurga. Apa tu? Baginda menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Masya Allah. Aisyah pula ada berkata, Rasulullah sering berdoa, Ya Allah, sebagaimana engkau menciptakanku dengan baik, maka perbaikilah akhlakku. Daripada Musnad Imam Ahmad. Baik, sudah pun kita menggali kunci ketenangan hati melalui ibadah tadi, akidah dan akhlak. Jom kita pindah kepada kisah-kisah dan apa di sebalik kunci ketenangan hati ini, terutama pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Baik, kita persilakan Cik Azlin untuk kongsikan dengan kita semua. Baik, terima kasih kepada moderator. Okey, seperti yang moderator bincangkan sebentar tadi, saya ambil satu kisah tauladan yang mana ini berkaitan dengan ketenangan yang akan kita perolehi jika kita dekat dan percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti contoh, jika kita hadapi ujian ataupun musibah dengan asbab kita percaya dan mempunyai keimanan yang tinggi, kita boleh hadapi semua ujian itu dengan sabar dan tenang insya-Allah. Jadi saya mengambil sebuah kisah iaitu kisah Nabi Ayub. Yang mana Nabi Ayub adalah seorang yang diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dirinya diberkahi dengan banyak anak. Selain itu, Nabi Ayub juga diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa harta kekayaan yang melimpah, memiliki berbagai ternakan dan juga diberi isteri cantik yang soleh serta setia. Dengan semua nikmat yang diberikan tidak menjadikan Nabi Ayub seorang yang sombong. Justru dirinya memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu dan menolong orang lain. Setelah pernikahannya berjalan selama 20 tahun, tidak ada cubaan ataupun ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang berat untuk Nabi Ayub. Sehinggalah ujian datang ketika umurnya berusia 51 tahun, yang mana ujian pertama dari Allah ialah kulit Nabi Ayub tiba-tiba terkena penyakit yang menyebabkan terkeluarnya nanah dari kulitnya. Penyakit ini dikabarkan adalah penyakit yang berjangkit. Berita tentang keadaan Nabi Ayub ini tersebar ke seluruh negeri.
Sehingga seluruh negeri itu tahu bahawa penyakit Nabi Ayub ini berjangkit dan tinggallah Nabi Ayub bersama isteri dan anak-anaknya. Kemudian hari kedua pula, ketika isteri Nabi Ayub sedang menghidangkan makanan untuk 12 orang anaknya, tiba-tiba atap rumah Nabi Ayub roboh dan menimpa semua anak Nabi Ayub sehingga semuanya meninggal dunia. Hari ketiga, Allah SWT mendatangkan hama dan badai sehingga semua ternakan Nabi Ayub mati dan ketika itu kebunnya juga ikut hancur. Namun atas kuasa Allah SWT, orang-orang di sekitar Nabi Ayub tidak ada yang terkena perkara ini. Masya Allah. Hanya dalam 3 hari, Nabi Ayub yang sebelumnya memiliki banyak kenikmatan ketika kehidupannya berubah 180 darjah selepas diuji oleh Allah SWT. Bukan setakat itu sahaja, malahan Nabi Ayub harus berpindah dari rumahnya ke pinggiran negeri yang jauh kerana orang-orang di situ takut akan penyakit yang dihadapi oleh Nabi Ayub. Tetapi kesabaran Nabi Ayub dikatakan bahawa ketika Nabi Ayub diberi ujian oleh Allah SWT selama 18 tahun itu, tetapi dia tidak pernah sekali pun mengeluh atau mengadu kepada Allah SWT. Tetapi apa yang dia buat, dia terus bersyukur dan bersabar, tapi tetap berikhtiar dengan cara berobat dan beribadah. Jadi kemudiannya selepas beberapa tahun atas kesabaran yang ditunggu oleh Nabi Ayub, Allah membalas segala kesabaran yang dinantinya dan Alhamdulillah penyakit Nabi Ayub sembuh dan Nabi Ayub terima beberapa ganjaran daripada Allah SWT. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Hanya yang perlu kita sediakan adalah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah SWT dan sabar sebagai pegangan dalam hidup kita. Saya sertakan dalil Al-Quran yang berbunyi, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperolehi kebaikan dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat 10. Jadi itulah sedikit kisah yang saya kongsikan tentang Nabi Ayub. Terima kasih. Kita kembali kepada moderator. Subhanallah, sangat mengagumkan kisah Nabi Ayub yang diceritakan oleh Cik Azlin tadi. Mampukah kita tuan-puan untuk menjadi seperti itu? Marilah kita sama-sama belajar untuk menjadi seorang hamba yang lebih penyabar dalam apa jua keadaan yang kita hadapi, mahupun ujian seperti yang kisah Nabi Ayub tadi, insya-Allah. Jadi Cik Uzawai ni ada penambahan apa-apa pendapat tentang kisah-kisah daripada zaman Nabi ni? Baiklah, terima kasih kepada moderator. Seperti yang kita sendiri alami, apabila hati kita tenang, maka kerendahan hati dan sikap yang mulia pun akan terpancar melalui lisan kita yang sentiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh dengan kebenaran. Contohnya dalam kisah ketenangan hati yang dimiliki Nabi Muhammad SAW ketika berhadapan saat-saat sukar, ketika berdakwah, mengajak orang-orang yang sebelumnya menyembah berhala untuk bertauhid dan menyembah Allah SWT. Dan seperti yang kita tahu, sikap kalut atau gopoh pada asalnya hanya secebis api kecil membara dalam jiwa. Jika ia tidak dikawal dengan hemah, api kalut akan marak mengganas sehingga membakar empunya badan. Apabila kalut menguasai diri, banyak tindakan tidak waras boleh berlaku dan ia pasti menjadi sesalan empunya badan kemudian hari. Oleh itu, sikap tenang wajib dimiliki oleh setiap Muslim. Contohnya dalam peristiwa Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijrah, umat Islam pada awalnya berhasrat masuk ke Mekah untuk menunaikan umrah. Namun mereka dihalang di Hudaibiyah disebabkan oleh sikap Quraisy yang berunding dengan Rasulullah SAW yang sangat provokatif dan kasar. Namun jika bukan kerana sifat tenang Rasulullah SAW dan para sahabat, perang sudah tercetus.
di mana pada awalnya perjanjian Hudaibiyah kelihatan merugikan umat Islam sehingga menimbulkan sedikit rasa tidak puas hati sesetengah sahabat. Namun ketenangan dan kebijaksanaan Rasulullah SAW menerima beberapa syarat perjanjian menjadi sebab kemenangan besar pada kemudian hari untuk Islam. Contohnya dalam peristiwa Hudaibiyah, umat Islam yang menyertai Rasulullah SAW ke Mekah cuma 1,400 orang sahabat. Namun selepas pihak musyrikin Mekah melanggar syarat perjanjian, Rasulullah SAW menggempur dan membuka kota Mekah pada tahun ke-8 Hijri dengan 10,000 orang tentera. Dan dalam masa hampir 3 tahun sahaja, jumlah umat Islam bertambah berlipat kali ganda. Dan ini antara buah berzat dan testimoni saintifik terhadap sikap tenang. Dan pengajaran penting untuk umat Islam di Malaysia dalam topik ini ataupun dalam kisah ini adalah kita perlu sentiasa tenang, jiwailah ajaran Islam dan jangan terlalu gopoh bertindak ketika menangani sebarang isu yang melanda. Jadi itu sahaja serba sedikit tentang kisah ketenangan Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi saat-saat sukar. Sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih. Okey, baiklah. Kita dapat lihat panel 1 dan panel 2 telah membawakan kisah para Rasul yang berkisahkan dengan sabar. Oleh itu, suka untuk saya membacakan potongan maksud surah At-Taghabun ni ayat 11 yang bermaksud, tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, nescaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baiklah, apa yang dapat difahami daripada ayat ini adalah setiap musibah yang ditimpakan kepada manusia semuanya di bawah penguasaan dan izin Allah. Oleh itu, Allah tahu itu yang terbaik untuk kita. Selain itu, orang beriman yang yakin kepada qada dan qadar Allah tidak akan merungut atau berkeluh kesah dengan ujian itu. Sebaliknya, ia akan menerimanya dengan sabar, redha dan berlapang dada. Seperti mana kisah Nabi Ayub yang diceritakan oleh anak yang pertama tadi, Nabi Ayub ini diberi ujian oleh Allah dengan 3 bentuk kehilangan. Tapi Nabi Ayub menerimanya dengan sabar dan berlapang dada. Oleh itu, Allah menggantikan kehilangan yang dialami oleh Nabi Ayub itu dengan jumlah yang lebih banyak dan lebih baik. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga hati orang yang beriman supaya tenang dan tidak akan tergoncang dengan musibah. Allah juga mengurniakan kepada hamba-Nya yang beriman keteguhan hati ketika musibah itu datang dan dia mampu memikul tugasnya, iaitu bersabar sehingga dia mendapat pahala yang segera di samping pahala yang Allah simpan untuknya pada hari kiamat nanti. Yang terakhirnya, sesungguhnya Allah itu Al-Alim, iaitu yang Maha mengetahui. Oleh itu, apabila kita berhadapan dengan ujian, kita perlu yakin yang ujian itu bukanlah untuk membinasakan kita ataupun untuk menyakitkan kita, tapi untuk diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik ataupun untuk mendekatkan kita dengannya. Saya kira itu sahaja daripada saya. Kembali kepada moderator. Betul tu. Hebat betul. Sungguh panel kita pada hari ini kan, mahasiswa-mahasiswa sekalian, banyak pengetahuan baru yang kita pelajari hari ini bersama-sama dalam forum kunci ketenangan hati ni. Tenang ke tidak? Juga suka saya memetik kata-kata dari Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa memfokuskan hatinya kepada Rabb-Nya iaitu Tuhan Allah, maka ia akan tenang dan nyaman. Dan barang siapa melepaskan hatinya kepada manusia, maka ia akan goncang dan sangat gelisah. Demikianlah beberapa kunci amalan yang mampu memberikan ketenangan hati dalam Islam ni. Semua bergantung pada apakah kita mampu melaksanakan amalan-amalan di atas atau justru tetap fokus pada masalah yang kita hadapi. Setiap mukmin perlu sentiasa berusaha mencari jalan mendidik dan merawat hati, kerana hati yang sentiasa dirawat dan disuburkan dengan amalan soleh akan mudah tunduk akan setiap perintah Allah. Bahkan setiap hati yang lembut akan mudah memperoleh ketenangan yang membuatkan dirinya menjadi hamba yang beramal soleh. Justru mengingati Allah SWT secara sedar membantu mengubah diri kita. Sekiranya kita melakukan secara konsisten, kita akan merasa dilindungi dan dikasihi. Kita akan rasa sendiri. Pada akhirnya ia mewujudkan kedamaian dan ketenangan yang dapat membantu mengawal ketekanan dan keresahan. Perkara itu juga memberi keyakinan dalam diri bahawa apapun yang berlaku pasti terkandung hikmah.
dan kita akan memperoleh kebaikan pada akhirnya. Jadi dengan ini berakhirlah majlis kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita semua peroleh kebaikan dari taman-taman syurga ini, iaitu majlis agama ini, iaitu forum pada hari ini. InsyaAllah. Yang baik itu semuanya daripada Allah dan yang lemah itu daripada kekurangan diri saya sendiri. Saya akhiri forum pada hari ini dengan jutaan terima kasih buat para panel, mahasiswa-mahasiswi Quickstars, dan juga kita tutup dengan majlis kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.